Okey, baik. Selamat datang kepada semua murid-murid Kata 4 Sekolah Menengah Sains Tapah yang sudi menghadirkan diri ke kelas fizik pada tengah hari ini. Baik, so sambungan daripada episod yang lepas, kita dah habis pun hukum kegravitian semesta. Okey, so hari ini kita akan sambung dengan hukum Kepler. Okey, hukum Kepler tajuk 3.2 insya-Allah. Okey, so tajuk kita hari ini adalah hukum Kepler. Okey, hukum Kepler. Hukum Kepler ni hukum yang diasaskan oleh Kepler. Kepler ni siapa? Ahli astronomi lah. Macam mana dia dapat hukum ni? Berdasarkan cerapan. Dia mencerap bintang, melihat pergerakan bintang dan objek-objek di sistem suria. Okey, alright. So hukum Kepler kita akan ada 3. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Kita akan ada 3. So setiap satu hukum ni mempunyai kegunaan tersendiri. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Okey, yang pertama adalah hukum Kepler 1 lah. Okey, hukum Kepler 1. So dalam exam, in case kalau keluar soalan-soalan tanya berdasarkan pernyataan di atas yang menyatakan hukum tersebut, dan jawapan dia hukum Kepler. So make sure ejaan adalah betul. Kerana apa? Kalau ejaan tak betul, apa yang akan berlaku adalah kamu akan dipotong markah sebab ejaan. Walaupun ejaan untuk nama-nama khas ni, ejaan perlu betul. Baik, kita teruskan. So hukum Kepler 1 dia kata apa? Hukum Kepler 1 dia mengatakan orbit bagi setiap planet adalah berbentuk elips dengan salah satu point dia, salah satu fokus dia adalah kedudukan matahari. Apa maksud dia kat situ? Okey, maksudnya okey. Maksudnya macam ni. Kita tulis dulu definition dia. Okey. Boleh nampak kan definition dia? Okey. Orbit bagi setiap planet, okey, ini setiap planet adalah elips. So sengaja cikgu besarkan kataan elips tu supaya kamu faham nanti. Dengan matahari, okey, berada di salah satu fokusnya. Dengan matahari berada di salah satu fokusnya. Harap. So itu adalah statement untuk hukum Kepler 1. Okey, statement untuk Kepler 1. Dan hukum Kepler 1 ni dia nak bercerita, dia nak menerangkan tentang orbit. Okey, tentang orbit. So sebuah planet kat situ. Okey, tentang sebuah planet. Okey. Hukum Kepler 2 pula. So sekarang ni kita pergi tengok dulu definition by definition untuk setiap hukum Kepler yang ada ni. Okey. Kita tengok pula hukum yang kedua. Kita satu garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi ini ayat point dekat sini. Luas yang sama, okey. Luas yang
sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbit dia. Okay, itu ayat dia. So this is the definition untuk hukum Kepler 2 lah. Satu garis yang menyambungkan planet-planet, okay, dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbit. Okay, itu yang kedua. Kepler kedua. So hukum Kepler ketiga pula kita letak kat bawah ni, dah tak cukup lah kat bawah kat situ. Hukum Kepler 3. So kalau hukum Kepler 2 pertama tadi dia berkaitan dengan orbit, yang kedua dia berkaitan dengan luas, okay, ataupun area yang dicakupi. Apa benda? Sekejap lagi insya-Allah kita tengoklah. Kalau tak faham boleh komen nanti sekejap lagi. Baik. Back to hukum Kepler 3. Hukum Kepler 3 menyatakan, dia kata apa? Kuasa 2, okay, kuasa 2 tempoh, okay, tempoh planet. Maksudnya apa tempoh planet ni? Masa yang planet tu ambil untuk pusing, buat satu pusingan lengkap, okay, adalah berkadar terus okay, dengan kuasa 3. Tadi kuasa 2 berkadar terus dengan kuasa 3. Berkadar terus dengan kuasa 3 apa? Jejarinya. Dengan kuasa 3 jejarinya. Okay. So jejari apa? Jejari orbit ni lah. Sorry. Okay, bukan jejarinya, jejari orbitnya. Kuasa 3. Oops. Jejari orbitnya. Okay. So yang atas tadi hukum Kepler 1, okay, hukum Kepler 1 menceritakan berkenaan orbit, okay. Dia nak cerita pasal orbit, bentuk orbit tu macam mana. Hukum Kepler 2 dia nak tahu luas yang dicangkupi bila planet tu bergerak mengelilingi dalam orbit dia tu. Yang ketiga adalah berkaitan dengan dia punya tempoh dia. Tempoh yang diambil. Okay, tempoh yang diambil oleh planet tu. Apa berkaitan dia? Okay, so ini adalah tiga hukum yang insya-Allah kita kecil-kecilkan. Ini kelebihan dia bila guna tab ni. Okay, kita boleh kecilkan. Tak. Oops, sorry. Yang pertama kat situ. Okay. So, kita tengok yang kedua pula. Yang kedua kat sini. Dan yang ketiga. Kecilkan sikit. Kat atas ni. Ini yang ketiga. So kalau kamu boleh nampak kat situ, ada tiga hukum yang kita nak study lah hari ni insya-Allah. Okey, nampak tak? Tiga ni. Okey. Cuba screenshot je. Tahukah anda? Okey. Baik, hukum Kepler pertama dulu. Kita tengok hukum Kepler pertama. Apa maksud bentuk elips ni? Senang je bentuk elips ni. Sebelum tu kita kena kenal dulu macam mana nak lukis bentuk elips. So tengok macam mana dia lukis.
So kamu ambil satu tali, okey, kemudian ada satu pin yang attach dekat kamu punya lantai ke, papan ke, kertas ke, dia tak bergerak mana dah. And then tali tu pula mesti yang tak boleh stress punya yang kekal panjang dia kat situ. And then kamu letak pen ke, pensel ke, and then kamu start lah tarik setegang-tegang yang mungkin untuk tali tu. Jangan kendurkan tali tu. So bentuk yang terhasil macam itulah elips. Yang menjadikan dia beza adalah kalau kita gerakkan dia punya ni. Cikgu tengok cikgu gerakkan dia punya, boleh gerak tak dia punya ni? Okey. Sekejap, macam mana nak gerakkan ni? Cikgu rapatkan dia. So bila kita rapatkan dia, okey, full. So kamu akan dapat bentuk macam ni. So, hampir bulat, membentuk bulatan. So sebab apa? Bila dua-dua titik tu, pusat tu ni, dua pusat ni, okey, bila dua pusat ni bertindih satu sama lain, macam ni, dia akan menghasilkan bulatan. Okey, dia akan menghasilkan bulatan. Tetapi bila kita separate dia, okey, kita tengok ini jarak macam ni, okey. Dia dah start akan menghasilkan apa kita buat, kita jadikan dia balik. Kita start balik daripada awal. Okey, tengok bila cikgu letak dekat ni macam ni. Dan kita tekan button play. Okey. Dia dah start menghasilkan bulatan tapi dia ada benjolan sikit. Benjolan sikit. Dan untuk orbit planet-planet kita termasuklah bumi, dia punya R, jarak antara dua titik ni kita sebut R lah. Okey. Tak adalah besar signifikan sampai orbit bumi, orbit matahari, orbit bulan jadi bentuk membujur tu. Dia tak jadi macam ni lah. Okey, cuba tengok cikgu Alis. Okey, itu maksimum situ. Dia takkan jadi macam ni. Bentuk bumi, orbit bumi bukanlah macam ni. Ini lebih kepada komet kan, yang selalu datang melawat matahari dalam tempoh-tempoh yang tertentu tu. Kamu dah tahu dah bentuk elips tu yang macam mana kan? Dah tahu dah bentuk elips tu yang macam mana. So bentuk elips, kalau cikgu boleh lukis kat sini, okey, lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Okey. Kenapa cikgu buat bagi bentuk yang bujur macam ni adalah untuk bagi kamu nampak obvious kata ni bentuk elips. Kalau cikgu buat benjolan sikit je nanti takut kamu anggap itu bulatan. Okey. First kali kita kena faham ada dua paksi. Ada dua paksi dekat elips ni, bentuk elips ni. Okey, so this is elips. Dalam bahasa Inggeris dia ELLIPSE. Okay. So bahasa Inggeris dia elliptical. Okay. Yang pertama dia akan ada satu paksi. Sekejap tak cantik pula. Okay. Nama paksi ni kita sebut paksi minor ataupun minor axis. Satu lagi paksi adalah paksi yang panjang. Dia macam tu lah. So yang ini kita namakan dia sebagai paksi major. Paksi minor ni garis yang paling pendek dalam elips ni. Paksi major ni garis yang paling panjang. Okay, tadi kita dah tengok macam mana kita sebut apa? Kita dah tengok cikgu sebut tentang matahari dan pusat dia. So andai kata kat sini adalah pusat dia, okey, kat sini adalah pusat dia. So one of the focus point will be the location of the earth. The location of the sun. So matahari akan berada di salah satu. Oh ya Allah, huduhnya macam tarian. Okey, sekali lagi. Macam mana nak lukis bagi cantik? Macam ni sudah boleh. Macam tu boleh. Tak koma lah. Itu matahari, sun. Okay, sun. Okay.
So ini adalah yang cuba dijelaskan oleh hukum Kepler 1. Apa yang cuba dijelaskan oleh hukum Kepler 1. Orbit planet adalah, so planet kat mana? Planet tak duduk kat sini No planet here. You cannot find it here. Where to find? The planet will be around here. Okay, dia akan follow paksi tu. Okay, baik. So this is the planet lah. Okay, it can be Earth or any other planets. Okay, so this is what hukum Kepler 1 try to explain. So hukum Kepler 2, let's remind ourselves once more. Satu garis yang menyambungkan planet. Okay, dia ada satu garis. Let me highlight it for you. Okay, satu garis, okay, yang menyambungkan planet dengan matahari. So imagine there are our sun and earth. So there is imaginary line between them. Okay, dan akan mencakupi luas yang sama. So bila bumi tu bergerak, okay, bila bumi tu bergerak, garis tu akan mencakupi satu area. Okay. Dan akan mencakupi luas, okay, keyword dia luas yang sama. Okay, dan juga masa yang sama. Selang masa yang sama. Okay, macam mana? Let's take a look here. Okay, first let's draw our what we call that ellipse. Okay, that's my ellipse. So now we have Sun, Earth, okay, Sun, Earth, and Earth is orbiting the Sun dalam orbit dia. Okay, hukum Kepler 2 tadi dia cakap apa? Dia cakap ada satu garis yang menyambungkan. Okay, let's say kalau kita letak titik tengah lah kat sini. So let's say garis tu warna hitam. Warna koko. So ada satu titik tengah, sini ada satu titik tengah. So ada satu garis yang menyambungkan dia. So imagine saja, imagine. Dia tak ada. Kamu takkan nampak ada garis tu kat langit. Okay, alright. So bumi ini akan berputar, dia akan dia akan mengelilingi matahari. So as time goes by, copy, dia akan ada somewhere dekat, let's say sini. Okay, dekat situ. Alright. So kalau kita lukis satu lagi garis yang mencakupi dia. Oh tu, sorry. Meaning kawasan yang cikgu warnakan ni, okay, warnakan dengan warna merah lah kot. Okay, this one, okay, okay, kamu cuba draw to get the understand, to try understand this Kepler 2. Okay, so garis ni tadi dia akan naik ke atas jugalah mengikut planet tadi, dan dia akan menyebabkan ada satu ruang yang dicangkupi dia. Okay, so apa yang Kepler ni kata, kalau planet ni bergerak daripada posisi, let's say kita letak posisi 1 lah, 1 pergi ke 2, okay, dia akan membentuk satu cakupan kan. Kemudian planet tadi, bumi tadi, dia dah bergerak sampai ke sini, contoh katakan. Okey, ketiga. Kemudian dia bergerak lagi sampai ke 4. Okey. So apa yang dia kata adalah, obviously kat sini akan ada satu lagi garis, betul tak? Garis yang sama. Garis tu akan menjadi pendek lah sebab jarak dengan matahari semakin mendekat. Sama juga dekat sini. Dan kita warnakan dia dengan warna biru pula lah, bagi beza kan. Okay. Alright, so I've done pretty much done non color. So garis tadi dia akan bergerak macam ni juga, mencakupi satu lagi area. Apa yang dia cakap adalah
kalau cikgu boleh letakkan area 1 dengan area B. Ni area A lah sini. So, apa yang dia cakap tadi dalam hukum Kepler definition tadi, area A luas dia sama dengan area B. Itu yang dia nak cerita. Dan tempoh masa satu nak pergi ke dua, kedudukan bumi satu ni nak pergi ke bumi kedudukan kedua, TA, kita katakanlah TA. Yang ni pula 3 ke 4 TB. So apa yang dalam definition dia kata, TA sama dengan TB. The time taken or the period from Earth moving from 1 to 2 is equal to Earth moving from 3 to 4. Tempoh masa yang diambil oleh planet ataupun oleh bumi dari kedudukan 1 ke 2 sama dengan bumi bergerak daripada kedudukan 3 sampai ke 4. So that's the definition of Kepler's second law ataupun hukum Kepler 2. Any question so far? Any question? Please. Kalau faham, tolong komen 2. Kalau faham, tolong komen 2. Yes. TA and TB same apa tadi? Ulang balik, tak dengar jelas. Yes. Kenapa jadi macam tu? Siapa boleh bagi tahu? Kenapa TA dengan TB, time taken or period tadi sama? Anyone? Area dia sama, but why? This is because this is due to the velocity or the speed of the planet. Dekat kawasan area A, okay, sini dia akan jadi a bit slow. Okay, dia akan jadi a bit slow. So walaupun dia jarak dia jauh, contohnya yang dekat kawasan yang Cikgu Lorek kawan hitam ni, okay, walaupun dia besar, dia panjang, tetapi sebab jarak ni, okay, dia bergerak perlahan. Masa tu menyebabkan masa tu dia bergerak, speed tu perlahan. So cangkupan yang dibentuk tu menyebabkan area dia sama dengan yang sebelah B tadi. Dekat B ni dia akan jadi fast. Dia akan bergerak fast. Dia akan jadi laju. Tarikan this is due to the gravitational force lah. Ini itu kisah lain. Tapi kat sini kita nak fokus area A sama dengan area B, TA sama dengan TB, meaning bila sampai area B, bumi akan bergerak a bit fast compare kalau dia duduk dekat jauh, dekat kawasan area A tu. This is because the speed of the planet. Hukum Kepler ketiga. Alright. So the definition said kuasa 2, okay, tempoh planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbitnya. I think this is quite straightforward lah. The square of period of any planet is proportional to the cube of the radius of its orbit. Meaning to say, T kuasa 2 proportional to R kuasa 3, where T adalah tempoh planet tu mengelilingi. T ni adalah tempoh planet mengelilingi matahari ataupun melengkapkan orbit dia. Okay, to make a complete round the orbit. R is the jejari ataupun
jejari orbit. Okey. Nanti akan ada soalan orang tanya. Tadi cikgu kita belajar orbit berbentuk elips dan kita ada paksi minor, kita ada paksi major. So jejari ni nak ambil yang mana? Yang paling besar ke? Nak ambil yang paling kecil ke? Kamu rasa macam mana? Siapa boleh bagi jawapan? Oh, Afiq tadi jawab gravitational force Yes lah. Gravitational force lah yang menyebabkan pecutan tu semakin laju ataupun pecutan semakin menyebabkan speed planet tu bertambah. Makin dekat dengan matahari dia semakin laju. And then dia berlaku slingshot. Kamu carilah Google lah term dia slingshot, menyebabkan dia pusing jauh balik slow. Okay. So habislah pengenalan kepada tiga formula tadi. Formula pula, hukum tadi. Hukum 1, hukum 2, hukum 3. Sekarang ni let's go to how to express Kepler's third law. Macam mana kamu nak munculkan, rumuskan hukum Kepler 3. Yang matematik tadi. Hukum Kepler 3 dia kata T squared proportional to R cube. Macam mana kita nak terbitkan formula? First kita kena tahulah jarak yang dilalui oleh planet dalam satu orbit yang lengkap. Apa dia jarak dia? Remember orbit, even though kita guna 2 pi r. So kita tahu orbit 2 pi r, dan velocity linear 2 pi r over t. Ini sebenarnya daripada formula laju lah. Laju sama dengan jarak bahagi masa. So kita masukkan je lah. Kat sini kita masukkan jarak masa t. So itu simple basic je. What's the formula to show the gravitational force X on the planet? Siapa boleh bagi tahu? F equals to G M over R squared. First kita kena tahu formulanya ini dulu. Kalau terlupa tolong recap balik tajuk-tajuk selepas ni. Kemudian, can you give me the formula for the centripetal force? Boleh tak bagi kat cikgu formula untuk daya memusat? F equals to apa? So M V squared over R. Thank you kepada Afiq Hakiki. So kamu akan ada dua formula ni. So what happen if you have two, ada dua dah formula ni. Next step is to combine them, to merge them together. So G M over R squared sama dengan M V squared over R. So apa yang kita boleh buang, kita buang. First kali cikgu nak buang adalah M. Kemudian kita boleh buang apa lagi? R. So yang tinggal sekarang adalah G M over R sama dengan V squared. V squared. Dan kita tahu V ni apa tadi? V ni laju kan? V tu laju. Ingat tak tadi mula-mula kita buat? Ni V. Boleh ambil V ni, replace dekat V ni. Dia jadi macam tu. Dia jadi macam tu. So kita akan jadi G M over R. So 2 pi 2 pi R 2 pi R over T. 2 pi R over T kuasa 2. So now apa kita buat adalah kita bukakan dia. Pecahkan kat sini. So G M over R sama dengan 2 kuasa 2 4, pi kuasa 2, R kuasa 2
T kuasa 2. T kuasa 2. So bila kita susun balik, rearrange balik, okay, bila R tu naik atas semua tu, kita akan dapat T squared sama dengan 4 pi squared. R akan jadi 3 sebab ada sebelah sini satu ni. R jadi cube over GM. Okay, over GM. So daripada yang ini kita boleh conclude dah sebenarnya. Okay, copy, bawa mai ke sini, kita discuss kat sini pula. Okay, apa yang kita boleh discuss adalah, kalau kamu perasan okay, kalau kamu perasan yang cikgu highlight kan ni, okay, itu adalah kita sebut sebagai almost kepada pemalar lah. Almost kepada pemalar. Okay, so kita akan dapat T kuasa 2 sama dengan K R cube, di mana Allah kecilnya jadi. Okay, di mana K ni adalah pemalar ini. K itu adalah pemalar itu. So K sama dengan 4 pi kuasa 2 GM. Dan bila jadi macam tu, kita boleh sebut T kuasa 2 proportional to R cube. Selesai kita merumuskan dia. Okay,